Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini bersama dengan cikgu dalam kelas pendidikan kesihatan tahun 4. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan konflik dan stres. Usah dibiarkan, mari kita selesaikan konflik dan stres. Tapi sebelum itu, ayuh kita kenali dahulu apa yang dimaksudkan dengan konflik dan apa pula stres. Adakah kedua-dua perkara ini sama atau berbeza? Ayuh kita lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan konflik. Konflik ialah keadaan rasa tidak puas hati, keinginan tidak dapat dipenuhi, perselisihan faham, bertentangan pendapat antara rakan dan sikap mementingkan diri sendiri. Maksudnya konflik ini dia berlaku apabila kita menghadapi masalah, tidak puas hati, keinginan kita tak dipenuhi, berselisih pendapat atau berselisih faham dengan rakan. Manakala stres ialah keadaan resah, cemas, tegang dan fikiran terganggu. Jadi, konflik dan stres adalah dua perkara yang berbeza, di mana konflik yang berpanjangan apabila konflik tidak dapat diselesaikan, maka akan menyebabkan berlakunya stres. Contoh, apabila kita bergaduh ataupun berselisih faham antara rakan, apabila perkara tersebut berlarutan, maka dia akan menyebabkan kita merasa stres. Kita berasa stres di mana kita akan rasa cepat mengalah, kurang keyakinan diri dan sebagainya. Stres pula ada dua jenis, iaitu eustress, iaitu stres yang positif. Contohnya, kita berada dalam keadaan yang tertekan. Misalnya untuk menghadapi peperiksaan kita perlu mengulang kaji pelajaran. Jadi kita berasa tertekan, fikiran terganggu apabila memikirkan peperiksaan yang hampir tiba. Tapi hasilnya adalah untuk kebaikan, di mana kita belajar untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Okey, stres yang kedua pula ialah distress. Distress ialah stres yang negatif. Kita stres dan kesannya akan mendatangkan perkara yang buruk kepada kita, iaitu dari segi kesihatan mental ataupun fizikal. Jadi cikgu rasa murid-murid sudah faham apa yang dimaksudkan dengan konflik dan stres. Ingat, konflik dan stres adalah perkara yang berbeza. Kita lihat pula kepada punca konflik dan stres. Apa sebenarnya yang menyebabkan konflik dan stres? Okey, yang pertama ialah konflik. Berlaku apabila terdapatnya salah faham, keinginan tidak dipenuhi, pendapat tidak diterima, berlakunya persaingan, adanya sikap mementingkan diri sendiri, inginkan kesempurnaan dan tidak menghormati hak orang lain. Maka akan wujudnya keadaan yang berlaku konflik. Stres pula, puncanya adalah kita cepat mengalah, cuba memenuhi kehendak orang lain, kurang keyakinan diri, diri tidak dihargai, pendapat tidak diterima, terpaksa membuat pilihan, serta beban tugas yang banyak. Baiklah, cikgu tunjukkan di sini satu situasi yang berlakunya konflik yang mengakibatkan stres. Contoh, kita bersikap mementingkan diri sendiri. Kita berada dalam keadaan konflik untuk mendapatkan sesuatu daripada orang lain. Contohnya, abang berebut mainan dengan adiknya untuk memenuhi keperluan dirinya. Tapi mereka berada dalam situasi konflik di mana mereka berebut barang untuk memenuhi keperluan masing-masing. Berlakunya stres apabila salah seorang daripada mereka terpaksa mengalah untuk memenuhi kehendak orang lain. Di situ berlakunya stres apabila kita mengalah dengan orang apabila kita berebut barang. Itu adalah contoh situasi. Okey, kita lihat kepada gambar ini. Ini merupakan dua contoh situasi konflik dan stres. Okey, gambar yang pertama ialah bergaduh
dengan meninggikan suara. Yang kedua adalah bergaduh untuk mendapatkan barang, untuk memenuhi keperluan diri sendiri, itu mementingkan diri. Jadi, cikgu harap murid-murid sudah pun faham apa yang dimaksudkan dengan konflik dan stres. Untuk tugasan hari ini, murid-murid hanya perlu melengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Selamat belajar. Bye.